Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang berkaitan dengan agama Islam sebagai ad-din dalam kos CTU 101, iaitu prinsip-prinsip asas Islam. Dalam tajuk ini kita akan membicarakan tentang Islam itu sebagai agama yang benar. Maksud Islam itu sebagai agama yang benar, Islam merupakan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia diiktiraf sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang berbunyi, Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu agama Islam. Perkara ini ditekankan lagi dan ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang berbunyi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Selain daripada itu, perkara yang perlu kita tekankan di sini dan kita highlightkan di sini adalah Islam merupakan the way of life. Dalam istilah yang lain, Islam merupakan peraturan hidup yang lengkap dan sempurna. Perkara ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam itu sebagai agama kamu. Memberi maksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menerima Islam sebagai peraturan hidup manusia secara keseluruhannya. Selanjutnya, apa yang perlu kita lihat di sini bahawasanya Islam itu merupakan agama yang lengkap, yang merangkumi urusan dunia dan di akhirat. Dalam erti kata lain, Islam tidak memisahkan antara politik dan agama, antara masjid dan kehidupan seharian. Bahkan ianya berlaku secara serentak. Selanjutnya, Islam itu mempunyai nilai yang diterima, munasabah dari aspek akal dan pemikiran manusia, yang mana nilai ini kalau kita dapat selami, ia datang dalam bentuk nilai halal dan haram. Yang mana nilai halal dan haram itu kita dapat selami dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Selanjutnya, apa yang kita dapati daripada Islam ini Islam mempunyai nilai yang diterima dalam aspek yang kita datangkan dalam bentuk halal dan haram. Dalam erti kata yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan atau perintahkan kita dalam bentuk suruhan, maka pada waktu itu perkara itu menjadi halal. Sedangkan apa yang kita lakukan dalam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tergolong dalam golongan yang haram. Selanjutnya, kita berpindah kepada tajuk pengertian agama dari aspek bahasa. Para ulama telah mendefinisikan Islam melalui perkataan aslama yuslimu islaman, yang membawa maksud yang berbagai-bagai, yang antaranya bermaksud taat, patuh, tunduk dan seumpamanya. Dalam huraian ini, saya akan menjelaskan tentang Islam itu diambil dari perkataan assalam, yang bermaksud damai. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sejahtera. Dan selanjutnya, definisi yang seterusnya, Islam diambil dari perkataan istaslama mustaslimun, iaitu bermaksud penyerahan. Dalam erti kata lain, manusia yang menerima Islam itu memberi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada definisi yang dikemukakan di atas, kita dapat simpulkan bahawasanya Islam itu merupakan
penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita menyerah bulat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengikut dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat mewujudkan situasi yang damai untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kita lihat definisi Islam dari segi istilah. Daud Bell mendefinisikan Islam sebagai tunduk kepada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pedoman hidup. Ia iaitu Islam. Islam merupakan agama yang apabila kita duduk di dalamnya, kita akan merasa selamat sejahtera. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, siapa-siapa yang duduk di dalam Islam atau siapa-siapa yang menganut Islam, maka dirinya akan merasa sejahtera. Selanjutnya, slide kita berbunyi keperluan manusia kepada agama. Dalam erti kata lain, kenapa manusia perlu beragama? Yang pertama sekali, agama itu sesuai dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, manusia ciptakan kepada keseronokan, kedamaian, ketenangan dan seumpamanya. Ia sebati dan selaras dengan apa yang difitrahkan oleh manusia. Fitrah manusia adalah fitrah yang beragama. Ia ditunjulkan sebagaimana apa yang disebut oleh Fir'aun. Walaupun Fir'aun ketika hayatnya mengaku dialah Tuhan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tetapi di akhir hayatnya, Fir'aun tunduk ke bumi dengan mengatakan bahawasanya, Ana amantu bi Rabbi Ali Musa, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan Musa. Memberi maksud bahawasanya sejahat-jahat manusia, segarang-garang manusia ataupun sedegil-degil manusia, di akhirnya atau di sudut hatinya, pada fitrahnya, mereka mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka. Selanjutnya, Islam itu merupakan agama yang sempurna. Kerana itu, manusia perlu kepada panduan Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah membekalkan Islam dengan syariat yang lengkap. Kerana itu, segala peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan wajib dipatuhi, selain daripada akal manusia yang lemah. Manusia memerlukan kepada panduan wahyu. Ini kerana kehidupan manusia yang hanya bersifat sementara dapat dilihat daripada mata yang zahir, sedangkan kematian ataupun kehidupan selepas kematian kita tidak dapat mengetahui kecuali khabar ataupun berita-berita yang disampaikan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dapat disimpulkan di sini bahawasanya keperluan manusia kepada agama menuntut kepada manusia ini mempunyai fitrah yang ingin beragama, disebabkan akal manusia yang lemah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, kenapa manusia ataupun kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyatakan bahawasanya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ini secara jelas menyebut bahawasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku jadikan manusia itu kecuali untuk illa liya'budun, kecuali untuk beribadat serta mengabdikan diri kepadanya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di atas muka bumi.
memberi maksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah atau Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi dalam erti kata melaksanakan segala tuntutan yang telah diperintahkan oleh Allah taala dan mencegah segala keburukan yang dilarang di dalam agama. Dan sebahagian ulama menyatakan bahawasanya tujuan penciptaan manusia ini juga adalah untuk menyeru manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kerosakan dan kefasadan. Selanjutnya, kita lihat maksud ad-din. Para ulama telah mengemukakan beberapa definisi mengenai ad-din. Sebahagian mereka mendefinisikan ad-din bermakna al-jaza'. Ad-din bermaksud al-jaza' atau balasan. Perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu membuat ataupun sebagaimana kamu buat satu benda, maka kamu akan dibalas semacam mana kamu buat. What you did, you get back. Begitulah istilah-istilah yang digunakan. Selanjutnya, ad-din itu bermakna at-ta'ah wal khudu' ataupun tunduk dan patuh. Dalam erti kata lain, apabila kita menganut Islam, maka hendaklah kita patuh dan taat segala apa yang telah yang diperintahkan oleh agama. Dan wajib untuk kita mengikut apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ulama Nusantara yang bernama Said Nuqib Al-Atas, dia telah mendefinisikan ad-din itu sebagai ad-dain ataupun ad-din bermakna hutang. Ini kerana orang yang berhutang sangat terikat dengan undang-undang yang ditetapkan oleh penghutang. Kerana itu, orang yang berhutang akan patuh dengan apa yang digariskan oleh orang yang memberi hutang. Dalam urusan agama, kita juga hendaklah patuh dengan siapa yang memerintahkan ataupun siapa yang mensyariatkan urusan agama itu. Selanjutnya, Al-Atas mendefinisikan agama ataupun ad-din itu sebagai al-adah ataupun kebiasaan ataupun adat. Dalam erti kata lain, agama ini menerima adat manusia yang selama mana ia tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ia terjadi, contoh yang paling jelas adalah Islam tidak menolak adat Melayu yang memakai baju Melayu. Begitu juga perempuan memakai baju kurung. Begitu dalam masyarakat Cina mereka mengenakan chongsam. Dalam masyarakat India mereka mengenakan pakaian sari. Selama mana pakaian-pakaian ini menutup aurat atau mengikut batas agama, maka ia terpakai dalam agama kita. Selanjutnya, Al-Atas mendefinisikan Islam sebagai menyerah diri ataupun kita menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Said Nuqib Al-Atas mengaitkan ad-din itu dengan dinul Islam. Dalam erti kata lain, apabila kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberi penyerahan yang total dan mutlak kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, Al-Atas mendefinisikan ad-din itu sebagai al-hukmu wal qudat ataupun hukuman dan pengkadian. Jadi secara kesimpulannya dapat dinyatakan bahawasanya ad-din itu bermaksud sebarang kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan hukum hakam yang terkandung di dalam syariatnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana di sana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang berupa syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menyambung pengajian kita dalam asas-asas pendidikan Islam yang telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Munir. Maka saya Ahmad Bakhtiar bin Jelani selaku pensyarah kanan Asis UiTM Perak
Kampus Tapah akan menyambung pengajian ataupun pengajaran yang telah dimulakan sebentar tadi. Pada kali ini kita akan meneruskan pengajian kita di dalam topik berkaitan dengan agama dan religion. Jadi dalam konteks ini kita melihat kepada slide yang telah diberikan bahawa kita akan nampak di situ bahawa perbincangan kita akan berkisar tentang dimensi perbincangan agama. Yang mana dimensi itu terbagi kepada beberapa, iaitu Barat, Melayu dan juga Qurani. Dan juga beberapa istilah-istilah yang penting di situ yang kita nampak bahawa kalau menurut Barat, agama dilihat sebagai ataupun istilahnya adalah religion. Manakala Melayu kita menyebutnya sebagai agama, manakala Qurani yang kita sebut selalu sebagai ad-din. Maka di dalam ketiga-tiga istilah ini kita menyaksikan bahawa setiap istilah itu memiliki beberapa pengertian, yang di mana religion bermaksud percaya kepada Tuhan. Ini yang ditekankan oleh kebanyakan agama-agama ataupun penganut agama yang berada di negara belahan barat. Manakala di rantau Melayu, istilah agama itu bermaksud percaya kepada Tuhan, ya, yang juga sama. Cuma bila kita melihat kepada istilah Qurani, ataupun istilah Qurani yang kita namakan sebagai ad-din, kita nampak di situ bahawa penjelasan itu lebih menyeluruh dan syumul. Yang itu kita nampak di situ penjelasan ad-din itu adalah i'tiqad, sepenuh hati kepada Allah. Yang inilah yang kita maksudkan kepada perbincangan kita yang dimulakan daripada awal lagi, bahawa keseluruhan ajaran Islam itu nanti akan tertumpu kepada i'tiqad kita, iaitu di mana keadaan hati kita yang mesti berada penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi konsep amalan di Barat, mereka menyebut agama sebagai budaya. Manakala Melayu ada di kalangan umat Islam yang tertentu menyebutnya sebagai adat. Tetapi dalam menurut kacamata Qurani atau istilah ad-din, kita panggil itu sebagai ibadah. Slide seterusnya akan menyebutkan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sumber yang bersifat prima, dan yang kedua adalah sumber bersifat sekunder. Prima ni bermaksud adalah sumber yang paling asas, yang paling turas dan yang paling original. Manakala sekunder adalah istilah yang bermaksud bahawa sumber-sumber ajaran Islam yang datang daripada ijtihad ataupun pemikiran-pemikiran yang dibuat atau dihasilkan oleh para ulama. Dua sumber yang bersifat prima adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ini dalam bentuk tertulis, dan itu ada dibukukan pada hari ini dan ada bersama-sama dengan kita. Manakala sekunder pula adalah yang kita sebut sebagai sumbernya ijma' dan juga qiyas, ya. Seterusnya kita akan melihat skop ajaran Islam. Jadi skop ajaran Islam, keseluruhan ajaran Islam itu terbahagi kepada tiga dimensi yang besar. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang disebut sebagai dimensi akidah, ya. Yang kedua adalah dimensi syariah, dan yang ketiga dimensi akhlak. Jadi tiga ini adalah merupakan skop ajaran yang dianggap sebagai ajaran yang merangkumi semua ajaran-ajaran Islam yang kita bahagikan, yang telah dibahagikan oleh para ulama silam, ya. Dalam konteks yang pertama yang kita sebut sebagai akidah, skop ajaran yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan satu pegangan yang tertanam di dalam kepercayaan setiap orang yang menganut agama Islam, ya, yang mana di situ kita akan melihat bahawa di dalam akidah itu terdapat beberapa rukun yang perlu diimani oleh setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Yang pertama sekali dalam konteks kita percaya iaitu berakidah kepada akidah yang benar, kita mesti meletakkan yang pertama sekali adalah Allah berada di atas sekali dalam konteks kepercayaan, ya, iaitu Allah sebagai pencipta. Manakala yang kedua pula adalah malaikat, ya, malaikat yang telah diutus oleh Allah untuk menjadi perantara antara Allah dan juga manusia. Yang kita kenal nama-nama malaikat yang patut kita ketahui, yang sebanyak 20 malaikat. Yang ketiga adalah rasul, ya, rasul-rasul.
Jadi rasul-rasul ini adalah manusia yang telah dipilih di kalangan manusia yang Allah Ta'ala telah hidupkan. Mereka-mereka ini adalah lelaki-lelaki yang telah muncul di tengah-tengah masyarakat, yang diutus untuk membawa manusia, mengajar manusia, membimbing manusia, supaya manusia itu hidup sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Yang ketiga pula adalah kitab. Jadi kitab-kitab ini adalah merupakan panduan-panduan ataupun manual book yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang terpilih. Di antara kitab-kitab yang terkenal yang kita tahu ada 4 Ada 4 kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurah dan juga Al-Quranul Karim. Yang keempat itulah yang sekarang berada di tangan-tangan kita. Yang kelima adalah akhirat. Akhirat ini adalah sebuah negeri ataupun sebuah negara yang telah ditempatkan, yang telah disediakan oleh Allah kepada kita semua sebagai tempat yang mana kita akan berada di sana semula, setelah kita pernah berada di situ pada satu masa dahulu. Dan yang terakhir itu adalah qada dan qadar. Jadi kelima-lima kepercayaan ataupun konsep ataupun rukun yang ada di dalam akidah inilah yang perlu diimani dengan baik oleh setiap pelajar yang meyakini akan akidah Islam. Baik, yang seterusnya adalah syariah. Ini skop yang kedua. Skop syariah di sini bahawa syariah ini adalah penterjemahan dari apa yang telah dipahami oleh kita sebagai akidah dan diterjemahkan di dalam bentuk amalan. Syariat itu bermaksud juga, disebut juga sebagai jalan, jalan, iaitu air yang mengalir. Maka disebut di situ aliran yang dialiri ataupun air, iaitu adalah manusia-manusia yang bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Maka manusia itu diibaratkan seumpama air yang bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maka syariat itu adalah laluan yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia berada di atasnya. Maka dalam konteks syariah, seperti mana yang pelajar-pelajar juga dapat menyaksikan di dalam ataupun baca di dalam buku-buku, bahawa syariah itu terbahagi kepada dua item yang besar. Yang pertama yang disebut sebagai ibadah. Ibadah ini adalah satu aktiviti yang memang telah digazetkan oleh Allah sebagai satu aktiviti yang perlu dilakukan dengan penuh cermat dan teliti, kerana ianya adalah satu perilaku yang telah disusun oleh Allah secara direct terus kepada manusia, yang tidak boleh diubah dan tidak boleh ada sebarang gangguan di dalamnya. Itu disebut sebagai ibadah. Manakala yang kedua adalah muamalah. Muamalah ini adalah aktiviti kita dengan manusia setelah kita diajar oleh Allah bagaimana untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah, dengan taat melakukan suruhan dan meninggalkan segala larangan. Maka dalam konteks muamalah, Allah Ta'ala berikan kita ruang yang mana kita perlu menterjemahkan ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, dengan dengan urusan yang baik. Ini yang dimasukkan dengan muamalah. Jadi dalam konteks muamalah kita ada banyak produk-produk fiqh yang disusun oleh ulama untuk kita guna pakai sebagai salah satu rangka kita untuk mengadaptasi ataupun menggunakan konsep muamalah dalam kehidupan. Jangan lupa kita ada banyak konsep-konsep muamalah, bukan hanya nikah kahwin saja, tetapi kita juga ada konsep muamalah dalam jual beli, jual beli barang dan segala jenis urusan-urusan yang memerlukan kita untuk bertemu dan berjumpa dan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Baik, skop yang ketiga pula adalah al-akhlak. Jadi akhlak ini adalah satu bentuk tingkah laku dan perilaku yang terhasil secara dengan sendirinya setelah manusia itu melalui proses panjang. Mereka berakidah dan juga mereka bersyariah. Setelah diproses dalam proses yang panjang, maka lahirlah satu tingkah laku otomatis yang terhasil daripada proses itu, yang dinamakan sebagai akhlak.
Yang itu disebutkan juga oleh banyak kalangan tokoh ulama bahawa akhlak ini bermaksud satu tingkah laku yang terhasil daripada manusia tanpa ada sebarang tindak balas daripada pemikiran. Dia otomatis terhasil, ya, daripada manusia itu sendiri. Maka akhlak ini adalah buah ataupun input yang manusia terima daripada kesabaran dia berurusan dengan Allah dan berurusan dengan manusia. Maka hasilnya adalah tingkah laku. Maka dalam konteks ini, dalam kajian-kajian yang dibuat oleh ulama-ulama akhlak, mereka menyebutkan bahawa tingkah laku manusia itu terbahagi kepada dua. Yang kita tahu bahawa yang pertama disebut sebagai akhlak mahmudah dan yang kedua disebut sebagai akhlak mazmumah. Maka akhlak mahmudah itu adalah bermaksud akhlak-akhlak yang terpuji, yang dipuji oleh Allah dan Rasul, malaikat dan juga manusia. Yang ini adalah akhlak yang betul-betul asli, datang hasil daripada kejayaan, kesabaran manusia berurusan dengan Allah, ketaat kepada Allah dan bersabar dengan karenah manusia. Maka hasil daripada kesabaran itu melahirkan sifat-sifat mahmudah. Manakala mazmumah ini pula adalah tindak balas yang terhasil daripada sifat-sifat dia yang tidak taat kepada Allah, ya. Maka dengan ketidakketaatan kepada Allah, dia tidak dapat dan melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai khalifah. Maka bila ianya berurusan dalam tempoh yang panjang, maka hasilnya nanti inilah yang kita takutkan, iaitu akhlak-akhlak mazmumah. Yang dimaksudkan di sini adalah akhlak-akhlak yang buruk, ya. Jadi itu sahaja yang ingin saya sampaikan, ya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.